Jadi seterusnya Ana terus serah pada Ustaz Habib untuk meneruskan pengisian dia. Silakan. Nak guna meja ni. Tapi Tak diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin amma ba'd. Masih pada Adil Ustaz Muhammad Fitri bin Osman. Buah belanja dah dimakan, tapi nama sentiasa tak betul. Saya tak ada Abdul, nama saya Muhammad Labib bin Abdul Jalil. Dan saya dah tidak menjadi pengetua sekolah, mantan pengetua sekolah. Dan sekarang saya berniaga dan dalam masa yang sama sebagai Timbalan Pengurusi SMITI Malaysia, sebagai ketua pasukan kurikulum untuk usaha kurikulum bagi SMITI Malaysia yang dikasihi sahabat saya Al-Fadil Ustaz Abdul Qadir bin Omar yang mengurusi SMITI Kuala Selangor. Dulu dekat Mesir dia bos saya, dia pernah jadi pengurusi. Saya orang biasa je dekat Mesir. Kemudian seluruh para murabbi, para muallim yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian. Okey, hari ini kita bicarakan tentang keterampilan dan kepimpinan murabbi serta kisahnya terhadap imej PAS dan SMITI. First, saya nak tahulah, kok hari ini baru tahu SMITI ni rupanya bawah PAS. Ada tak angkat tangan ni? Ada? Saya baru tahu lah Ustaz, SMITI ni rupanya bawah PAS. Ingatkan selama ni bawah PAN. Untunglah. Ada? Tak ada kan, semua tahu dah dan semua maklum. Jadi tidak timbul isu soal politik ataupun soal harakah, soal siasah di dalam SMITI ini. Sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, bila sebut keterampilan, saya rasa macam nak ni lah, boleh dua hala boleh kan? Boleh, tak ada masalah. Bila sebut keterampilan, boleh ceritakan kepada saya apa itu keterampilan? Apakah sama keterampilan, penampilan itu sama? Keterampilan ada? Senang. Kalau diri, boleh cerita pada saya? Kita first bagi lelaki lah, cerita keterampilan, boleh tak? imej. Tak pasti. Muallim, Ustazah, tak tahu juga. Siapa boleh volunteer cerita tentang keterampilan pada saya? Membawakan. Apa dia? Membawakan diri. Membawakan diri. Pembawakan diri. Ada lain? Keberkesanan imej. Keberkesanan imej. Lagi? Karakter. Lagi? Tingkah laku. Okey. Tak apalah. Ini bermakna mindset kita masih meletakkan bahawasanya keterampilan itu sama dengan penampilan. Hakikat yang sebenarnya, keterampilan adalah berbeza dengan penampilan. Penampilan itu boleh dilihat melalui karakter. Penampilan itu boleh dilihat pada imej kita. Apa pakaian kita, penampilan.
bagaimana cara dia berhadapan, communicate, itu penampilan, ya. Tetapi hari ini kita nak bicarakan tentang keterampilan. Kalau kita lihat daripada definisi dalam Kamus Pelajar edisi kedua, saya ambil dalam Dewan Bahasa dan Pustaka, keadaan atau sifat terampil kecekapan dan kemampuan yang tinggi dan kecekapan kaki tangan. Kata kunci dia adalah cekap. Kalau dalam bahasa Melayu dia kata adjektif kan, cekap. Cekap maknanya ialah keterampilan itu adalah cekap, ya. Yang kedua, kepimpinan. Hari ini kita nak bicarakan dua, keterampilan dan kepimpinan. Sebut kepimpinan ialah keupayaan memimpin melalui tauladan. Ini dalam Dewan Bahasa Pustaka Kamus Dewan edisi yang keempat. Dan tajuk yang diberikan kepada saya sebenarnya ialah keterampilan kepimpinan guru. Saya kurang berminat dengan perkataan guru, tetapi saya lebih suka tukarkan kepada perkataan murabbi. Siapakah murabbi? Orang yang mendidik atau membimbing pendidik-pembimbing. Dia bukan hanya sekadar didik, tetapi dia kena bimbing. Maknanya ialah kalau kita dalam melakukan apa sahaja, kita bukan hanya sekadar menyampaikan, tetapi kita kena bonding. Faham? Anak murid kita, pelajar kita, student kita, jangan kita hanya kita sampaikan saja, tanpa kita bonding. Jangan kita lepaskan begitu. Sebab akan lahir dua jenis manusia. Satu yang dipanggil sebagai mereka yang berpengetahuan, yang kedua ialah mereka yang berilmu. Keluar sekolah, kita nak lahirkan supaya dia berilmu, bukan hanya sekadar dia tahu. Masalah kita ialah kita berhadapan dengan pelajar yang ramai tahu. Dia ada tahu dosa pahala, dia tahu. Dia tahu benda baik dengan benda buruk, dia tahu. Maksiat dengan ma'ruf dengan munkar, dia tahu semua tu. Tetapi hanya sekadar tahu, tetapi belum capai ke tahap berilmu. Ilmu ni saya nak ceritakan ialah dia bukan hanya sekadar tahu, tetapi dia melaksanakan apa yang dia tahu, ya. Dia melaksanakan apa yang dia tahu. Jadi keterampilan ini saya nak sebutkan ialah kecekapan dan kemampuan. Ingat, keterampilan bukannya penampilan. Penampilan ini dipanggil tampil. Keterampilan ini terampil. Dua perkataan yang berbeza, ya. Okey. Seterusnya saya nak kongsikan yang sempat saya buat sampai pukul 3 pagi tadi, ya. 6 keterampilan wajib dimiliki oleh murabbi seriti. Apa yang perlu ada? Kemampuan, kecekapan. First yang perlu ada ialah kita kena, apa pun mesti kita kena ada jiwa. Jiwa ataupun dipanggil sebagai soul dalam bahasa Inggeris, kan? Jiwa. Kenapa saya sebut jiwa? Sesuatu kejayaan itu mestilah didahului dengan jiwa. Kenapa saya katakan jiwa? Sebab kalau kita lihat di dalam surah Al-Mu'minun, ya, Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan dengan menyatakan qad aflahal mu'minun, kan? Maksudnya ialah berjayalah orang-orang yang beriman. Saya pusing tak ada masalah. Kesian pusing. Saya kurang berminat sikit buat rakaman ni. Okey, tapi tak apa, rakam tak apa. Qad aflahal mu'minun. Ayat yang kedua dia kata apa? Ayat kedua, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berjayalah orang-orang yang beriman. Kemudian alladzina hum, dan sesungguhnya mereka yang salatnya khusyuk. Kenapa Allah tidak gunakan perkataan alladzina hum fi salatihim hafizun, seperti mana doa kita lepas solat tarawih? Apa dia? Doa kita lepas doa tarawih apa dia? Allahumma ij'alna bil imani kamilin wal fara'idika mu'addin wal salati hafizin. Kenapa Allah tak gunakan perkataan hafizun dan orang yang menjaga solatnya? Kenapa Allah kata dan mereka yang khusyuk solat dia?
Apakah perbezaan antara khusyuk dengan jaga? Orang yang jaga solat belum tentu dia khusyuk, tetapi orang yang khusyuk solat dah tentu dia jaga. Ya. Beza orang Islam dengan orang mukmin. Kenapa Allah tak kata qad aflahal muslimun? Kenapa Allah sebut qad aflahal? Bagi tahu pada kita qad aflahal mukminun. Sebab beza, orang Islam tak semesti beriman, orang beriman dah tentu dia Islam. Sebab tu khusyuk ni dia bukan hanya sekadar dia melaksanakan, tetapi dia memahami, dia menjiwai apa yang dia lakukan. Sebab tu dalam Quran Allah sebut inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kan? Jaminan Allah, sesungguhnya orang yang mendirikan salat dia jauh daripada fahsyak, keburukan, apatah lagi perkara munkar. Kenapa masih lagi kita buat dosa, kan? Kenapa kita buat kemungkaran lagi? Kenapa masih buat maksiat lagi? Kenapa kita masih lagi something wrong dalam apa saja aktiviti? Sebab apa? Sedangkan Allah dah jamin sembahyang dah 5 waktu dah, duha lagi bersama anak murid. Apa problem dia? Jawapan dia ialah cek balik solat, sama ada kita hanya sekadar jaga solat ataupun kita khusyuk dalam solat. Ya. Okey. Maka kalau kita khusyuk dalam solat, sejauh mana kefahaman kita pada ayat ataupun pada bacaan dalam solat? Sejauh mana kefahaman kita? Ya. Saya pernah kasih tengok gambar dia, betul dia cantik je lah. Ada gambar apa nama, ada gambar strawberry, dia gambar merah lagi. Dan kita bukannya jam, tetapi kita adalah murabbi, yang mana dengan kata kuncinya tarbiyah, berasal daripada rabba, iaitu tarbiyah yang membawa maksud pendidik. Bahkan sebahagian daripada ulama yang mengajar akhlak membahagikan jenis guru itu kepada dua. Pertama dipanggil at-ta'lim, syekh at-ta'lim, guru yang mengajar ilmu. Yang kedua syekh at-tarbiyah, syekh yang mengasuh dan mendidik kepribadian seseorang berdasarkan manhaj yang tertentu. Maknanya ialah murabbi yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, tugas kita bukan hanya sekadar kita mendidik, tetapi kita membimbing. Maksud membimbing itu mentarbiyah, kita jaga dia, pastikan dia jadi manusia, jadi insan. Jangan kita pergi sekolah, pergi sekolah, Allah, aku pergi masa tepat waktu, balik tepat waktu. Ya, anak murid aku tak dia lah, pandai dia lah. Yang penting ABC dia pandai baca, yang penting 1, 2, 3 dia pandai mengira, alif bata dia boleh faham. No, ya, kita adalah murabbi. Asalnya tidak ada masalah untuk mengiktiraf seseorang itu sebagai murabbi, khususnya apabila pendidik itu sendiri aktif membentuk pribadi muslim yang unggul. Hanya yang menjadi masalah ialah jika perlakuan mereka bertentangan dengan panduan Al-Quran dan Sunnah, maka eloklah ditinggalkannya. Jadi faham tak maksud dia? Jawapan dia ialah kita ada dua tanggungjawab yang besar, mendidik dan juga membimbing. Okey, ini saya ceritakan tentang keterampilan berkomunikasi, ya. Kecekapan dalam berkomunikasi. Kenapa saya sebut kecekapan dalam berkomunikasi? Ya, Imam Ghazali rahimahullah menyebutkan bahawasanya yang paling tajam itu apa dia? Lidah. Kenapa Imam Ghazali kata lidah paling tajam? Sebab kegagalan menjaga lidah, merupakan satu kegagalan utama berkomunikasi. Komunikasi dia ada dua bentuk. Satu komunikasi secara hal, satu komunikasi secara bil lisan, lidah dan juga perwatakan, image, kelakuan, sikap. Ya. Keterampilan komunikasi atau communication skill juga memiliki dasar pengajarannya dalam Islam. Nabi SAW adalah teladan utama, merupakan salah satu figur mulia yang banyak memberikan contoh komunikasi efektif. Nabi SAW dikenal sebagai seorang komunikator yang hebat, handal. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis Bukhari,
Sebagai contoh dalam menyampaikan pesan, Nabi SAW tidak lupa memberi penegasan terhadap apa yang beliau sampaikan dengan mengulangi sebanyak 3 kali. Seperti contoh hadis yang seorang bertemu dengan Nabi SAW, "Ya Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku ataupun nasihat kepadaku." Lalu Nabi kata, "La taghdab, jangan kamu marah." Kemudian dia tanya lagi, "Ya Rasulullah, la taghdab." Kali kedua Nabi kata benda sama, "Jangan kamu marah." Kemudian lagi, "Ya Rasulullah, la taghdab, jangan kamu marah." 3 kali Nabi kata jangan marah, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ya. Sebab tu kenapa jangan marah? Ini yang disebutkan supaya kita kena cekap dalam berkomunikasi. Ya. Ada ketika kita marah, tapi kita tak boleh gunakan kaedah tengkingan. Ada ketika kita marah, tak ada jalan, hanya diam tapi terus rotan. Ada. Ya. Jadi komunikasi ini sangat penting. Bagaimana penyampaian kita kepada pelajar? Ya. Macam mana kita nak pelajar dengar cakap kita? Saya nak bagi satu contoh. Ada orang Kelantan sini. Ustaz, ada orang Kelantan? Ramai Kelantan. Mana akak tangan Kelantan ni? Kita nak uji sikit Kelantan. Setengah mana Kelantan dia? Okey. Saya bukan orang Kelantan. Saya bukan orang Kelantan dan tidak ada keluarga pun di Kelantan. Cuma saya belajar di Kelantan selama 9 tahun. 9 tahun saya belajar, daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah. Saya selalu ikuti kuliah Tok Guru Ni Aziz. Kuliah Tok Guru. Ya. Tok Guru ni kalau dia cakap agak-agak, kalau orang luar Kelantan faham tak faham? Tak faham kan? Ada satu kuliah dia, saya yakin orang Kelantan pun tak faham. Apa ayat dia? Kita ni kalau nak jadi manusia ni, jangan jadi super berani. Siapa boleh terjemahkan berani kepada saya? Orang Kelantan, apa khabar? Kabari orang Kelantan? Buana, buana. Jauh beza buana dengan berani. Berani, bukan buana. Buana saya tahu, semua tahu buana. Berani. Oh Kelantan. Kurang pun. Dia dah tangan dah Kelantan dah. Tanya Arab saya jawab. Saya hantam saya jawab. Apa buat dia? Buat dia, apa dia buat dia? Kan? Saya pegang kata-kata tu selama 2 bulan cari. Jumpa orang saya tanya, masuk puan tu apa dia? Saya tanya orang, sampailah saya jumpa dengan seorang hamba Allah dekat masjid, nama dia Tok Haji Rani. Dah meninggal lah. Dia ni orang lama, umur waktu tu dah dekat 90 tahun. Saya tanya, Tok Haji Rani, nak tanya 2 minggu lepas, pergi kuliah Tok Guru. Tok Guru ayat kita kalau nak jadi manusia, jangan jadi super berani. Apa dia berani? Tahu dia jawab macam mana? Rumah dia kan? Dia ambil tepi surau tu, tepi masjid tu ada tong sampah. Kata, tong sampah ni, dia kita tanya, sampah ni boleh jadi manfaat kepada manusia tak? Boleh. Kalau di recycle, boleh jadi barang. Betul? Aku juga kat sampah ataupun tong sampah tu ada ulat-ulat hitam dipanggil tahi sampah. Warna tu apa dia? Tai sampah. Tai sampah ni kalau bakar, dia hidup api tapi tak boleh manfaat. Recycle tak boleh. Buang pun tetap tai sampah tu tak jadi tai. Faham? Maknanya ialah dia kata kalau nak jadi manusia jangan jadi seperti mana tai sampah. Kalau sampah boleh diurus lagi. Maknanya sama ada kalau sampah ni kalau buang-buang terus, kalau recycle jadi benda yang baru. Itu yang disebut oleh Tok Guru. Saya nak bagi tahu ialah ya, kecekapan dalam komunikasi menggunakan bahasa yang orang tertarik. Sebab itu kalau kuliah dia, orang tak faham tapi orang tetap nak dengar.
tak faham, tetap nak dengar juga kuliah Tok Guru. Sebab apa? Komunikasi. Ya. Begitu juga Tok Guru Haji Hadi. Semua itu dia ada kepakaran dalam komunikasi. Nah, cuba bayangkan kalau Tok Guru Haji Hadi main Facebook macam kita. Nah, kita orang luar pelasah Tok Guru, pelasah. Dia tak baca Facebook tu. Dia buat ada. Nah, yang urus Facebook dia admin. Dia punya pegawai-pegawai, bukan dia. Tapi nak bagi tahu bahawasanya, ya, macam itulah bila kita berhadapan dengan ancaman segala macam kerosakan komunikasi kepada kita, jangan dibalas dengan kerosakan, tetapi dibalaslah dengan kebaikan. Okey, saudara-saudara sekalian, ya, maka communication skill itu adalah sangat penting. Tak, sekarang orang kalau cimi-cimi bisnes lah, orang bisnes kan cerita bisnes. Tak, siapa anak murid Azizah Rosman? Ada. Oh, hebat. Kau orang semua tunjuk orang. Kalau kita tengok rupanya dia yang masuk dengan iuran apa yang 70 itu. Tak. Okey ya. Ada orang dia ada business skill, dia ada skill dalam berniaga, tapi dia tak ada communication skill. Ada orang dia bisnes dia tak boleh jalan pun, dia tak ada barang yang dia jual, tetapi dia ada skill communicate, maknanya dia ada skill dalam pertuturan. Dan sebab itu kadang-kadang penceramah motivasi ni kan, kalau perasan kenapa dia 70 orang tu ada, kata saya ada 13 orang di kalangan dia punya pembesar, maknanya ulama-ulama di orang, ya, ulama-ulama Nasrani datang bertemu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah jemput dia, "Mari masuk." Rasulullah macam biasa duduk dekat masjid, masuk. Kemudian Rasulullah tanya, "Sehat ke?" "Sehat." "Apa hajatnya nak jumpa ni?" "Tak, yelah takut kau datang nak jumpa, nak ubat je." Kita pun tak tahu. Tak, macam masjid India dekat Ijuk tu. Masjid India kat Ijuk yang ada gereja, ada kuil. Masjid tu kalau perasan lepas solat asar, cuba kelas main situ Ustaz Fitri. Kalau lepas asar dia sembahyang lambat, lepas sembahyang asar tu ada Hindu datang ubat dengan dia, dengan imam dia. Hindu datang ubat. Kadang-kadang saya terfikir kat, tengok kuil kau punya main besar, tak boleh buat orang. Tapi tak apalah. Cuma dia datang bertemu dengan Rasulullah. "Wahai Muhammad, kami datang ni, kami nak menjelaskan kekeliruan yang ada pada kamu, wahai Muhammad." Kekeliruan apa tu? Cuba bagi tahu. Okey. Kekeliruan tentang Allah itu satu, Tuhan itu satu. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Lepas tu Nabi kata apa? Nabi kata apa? Silakan, jelaskan. Okey. Sepanjang dia jelaskan, Rasulullah SAW tidak potong pun dan tidak menyampuk pun. Dia dengar je. Dia cerita gini tentang siapa Maryam, siapa gini, siapa Yesus, siapa semua ni lah. Dia cerita sampailah habis dia bercerita. Kemudian dia dah habis, Rasulullah dengar elok-elok. Jadi Rasulullah tanya pada dia, "Dah selesai ke belum?" "Dah." "Okey, tadi kamu cakap panjang, saya sedikit pun tak potong dan saya sedikit pun tidak, maknanya tidak mengambil hati. Tapi saya nak cakap pendek saja." Ini dah bateri. Saya nak cakap pendek saja. Okey, apa yang saya tanya, kamu bersetuju ataupun tidak, kamu kena bagi tahu. Lalu Rasulullah tanya pada dia, "Qul huwallahu ahad," katakanlah Allah itu Esa. Setuju? Ya, setuju. Allahus samad. Apa maksud dia Ustazah? Allah Mama dengar. Kau jangan macam-macam Ustazah. Allahus samad. Boleh tak? Anak murid tanya ni. Woi, beranak. Itulah menjadi malam jualan. Allahus samad.
Cepat Ustaz. Ini belakang-belakang pula. Boleh Ustaz? Allahus Samad. Allahus Samad. Boleh tak? Buka Google cepat. Boleh jawab. Allahus Samad. Surah yang kita hafal sejak daripada tempat yang menjadi perhatian sebarang hajat, maknanya segala hajat yang kita nak, kita mohon dengan Allah. Lam yalid wa lam yulad, yang tidak dilahirkan dan yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kemudian dia tanya, betulkah Allah itu tempat segala hajat? Ya, betul. Allah itu tidak dilahirkan, tidak melahirkan. Ya, betul. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah itu dan apa? Tidak ada siapa pun yang serupa dengan Allah, dan Allah itu Maha Esa. Jadi saya nak ceritakan kepada para murabbi yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, tolong faham dan hafal maksud surah-surah pendek ini. Penting sebenarnya. Okey. Bila dia tanya kepada Rasulullah, apakah kamu bersetuju dengan apa yang aku sebut tadi? Dia kata, ya, kami setuju. Bagaimana pula kamu mendakwa Allah itu ada yang Trinity, ada anak, ada mak dan sebagainya, sedangkan kamu setuju dengan apa yang aku katakan? Dekat situ tidak ada jawapan. Saudara-saudara sekalian, ya, saya nak ceritakan, ada ketika mana kita berhadapan dengan anak murid kita. Apabila anak murid kita bertanyakan soalan, ada satu kaedah skill jawapan yang dia bukan hanya sekadar serah kepada kita untuk suap, tetapi jawapan dia akan terfikir dengan sendirinya, iaitu menjawab dengan persoalan. Menjawab dengan persoalan. Okey, saya bagi satu contoh. Macam tadi lah, dalam surah Ikhlas, Nabi SAW bertanya, menjawab segala apa yang dipersoalkan oleh Nasir Najran dengan menjawab 4 ayat surah Al-Ikhlas saja sebagai pertanyaan supaya dia berfikir. Ya. Contoh, pelajar tanya, Ustaz, kenapa kena makan pakai tangan kanan? Nak jawab apa? Soalan dia ialah, kamu buang air basuh berak pakai tangan mana? Nampak? Lah, tangan kotor, pakai tangan kanan. Nampak? Kalau kita jawab, oh, tak boleh makan tangan kiri sebab tangan kiri ni banyak syaitan. Dia kata, tak nampak pun syaitan. Nampak? Semalam minggu lepas, anak saya, dia balik-balik, dia lapar. Dah pukul 10 malam. Dia kata, nak apa? Nak nasi lemak. Okey lah, tak apa, saya bawa kedai nasi lemak. Pergi kedai nasi lemak. Kedai itu cuma dia masak 2 je, nasi lemak dengan Maggi goreng. Sampai-sampai nasi lemak dah habis. Kemudian saya tanya, makan Maggi je lah. Dia kata, Mu'alimah kata makan Maggi hukumnya haram. Jenuh kita nak menjawab tau. Dia bagi kata kunci, mati terus. Mu'alimah kata makan Maggi hukumnya haram. Kita fikir dalam rumah aku ada Maggi. Nampak? Jadi kaedah yang paling bagus, jangan terus letakkan hukum, kerana apabila dia membesar, dia tahu Maggi itu tak haram, maka dia akan kata, Mu'alimah tipu aku. Betul? Ingat, dalam penyampaian jangan kita mudah-mudahkan dalam memberi hukum. Ya. Nanti kan Mu'alimah tipu aku selama ni. Kan? Waktu Maggi haram tu, tengok halal jakim ada kat belakang lagi. Kecil-kecil tak apalah, dia tak banyak persoalan, tapi takut dia dah besar, sepatutnya bagi tahu, jangan makan Maggi. Ataupun kita tanya, kenapa tak boleh makan Maggi? Okey, Ahmad nasihat tak?
Nah, Ahmad tahu tak apa kandungan dalam Maggi tersebut? Tak tahu. Okey, cuba Ahmad baca kandungan dalam Maggi. Ini ada ingredient ni, ada penambah penambah perisa lah apa benda kan. Okey, jadi yang kita ceritakan kepada dia, tahu ke tak, tahu ke tak, tahu ke tak, supaya dia balik berfikir, baru dia akan tahu, oh Maggi ni sebenarnya tak elok makan. Itu yang sepatutnya, ya. Okey, maka begitu juga hati-hati ya. Okey, maka di antara sifat Nabi SAW ialah tabligh, menyampaikan. Siapa yang bukan tabligh di sini? Saya bukan orang tabligh. Orang tabligh datang rumah saya, InsyaAllah kita keluar 40 hari. Saya hari-hari saya keluar. Ya ke? Ikut jemaah mana? Tabligh. Dia tanya saya, kata ikut jemaah tabligh ke? Tak pernah kenal. Apa syarat tabligh tu? Kena daftar supaya kenal dulu ke? Tak ada. Ini ustaz ni. Oh, okay, tak apa, saya faham. Dia datang, dia tak kenal, datang rumah saya ke. Jadi, Assalamualaikum. InsyaAllah kita keluar. Dia tak ajak 40 hari. InsyaAllah kita keluar 3 hari kat kampung. Jomlah tuan sama dengan kita pergi masjid, kita pusing sampaikan dakwah. Saya hari-hari saya keluar. Oh, keluar ke mana? Keluar tabligh ke? Encik ni ikut jemaah mana? Tabligh. Ya, jemaah kumpulan siapa? Siapa kakun? Saya kata, apakah syarat tabligh itu mesti kena ada karkun, kena daftar dan sebagainya? Jadi dia faham. Jadi nak ceritakan bahawasanya kerja dia baguslah. Jangan kita perlekehkan kerja orang yang menyampaikan. Tak kira apa sahaja medium, dia menyampaikan benda baik, bagi sokongan. Okey. Ini je, tabligh lagi datang rumah aku, tak ada orang lain ke? Jangan. Ya? Kerana apa yang dilakukan itu adalah satu tugas yang mulia. Kita tak mampu nak buat macam tu. Ya? Antara sifat ialah menyampaikan dan menjelaskan. Kemudian secara realitinya, bimbingan akan berkesan jika penyampaian itu jelas. Penggunaan bahasa yang sukar akan menghasilkan dua kelompok, sama ada faham atau okey. Secara faham tak apa yang saya sampaikan? Faham? Tak faham saya balik. Okey. Seterusnya, keterampilan membina pelapis. Secara kita bukan hanya sekadar duduk di Seriti untuk bekerja dan mengajar di Seriti, tetapi kita berada di sini adalah untuk membina, menghadirkan pelapis yang akan menggantikan kita. Rosak seorang pemimpin ialah apabila dia menjadikan orang yang berada di bawah dia sebagai ancaman persaingan. Tetapi hebatnya pemimpin ialah dia turunkan keegoan dan menganggap mereka yang berada di bawah pelapis yang menggantikan kita lebih hebat daripada kita. Sebab tu kalau tengok orang politik lah, orang politik kan, ni gaji ni, ni tak lama lagi jadi ketua pemuda ni nanti. Ini ancaman kat aku ni. Jangan ada sikap itu. Ya. Kalau ada orang yang rasa kita dah pemimpin, ada rasa yang lebih baik, bagi peluang dia lagi. Itu sikap. Dan sebab itu saudara-saudara sekalian, kehidupan bersifat sementara. Kalau tersalah tu faham-fahamlah. Saya buat kudu 3 pagi ni. Akan mencorokkan pusingan roda yang realitinya akan berlaku situasi berbeza setiap zaman. Ya. Kehidupan ini sementara. Ada ketika mana kita berada di bawah, kita naik ke atas, kita ke tepi, kita ke belakang. Itu roda dalam kehidupan. Waktu kecil kita lemah, kita naik kuat, turun bawah, dah tua kita turun bawah. Sebab itu orang COVID dah SOP COVID apa dia? Orang warga emas tak boleh pergi keluar, kanak-kanak tak boleh keluar. Kenapa? Dia sama lemah, dia berada di bawah. Naik, kita pun akan jadi warga emas. Kan dia nak jadi warga emas. Saya tak nak jadi warga emas. Saya nak jadi pemuda sepanjang zaman.
Nah, jiwa boleh muda tetapi umur tetap emas. Maka apa yang saya nak bagi tahu ialah situasi itu akan berbeza dan akan berlaku. Murabbi jangan bersifat angkuh dengan menganggap pelajar itu sebagai saingan, sedangkan harus ingat tujuan mereka dididik adalah kerana mereka pula yang akan mendidik dan memimpin di masa yang mendatang. Murabbi yang berjaya ialah melahirkan generasi pelapis mutarabbi. Faham tak? Mutarabbi, ya. So kita nak lahirkan mutarabbi, kita nak lahirkan generasi, kita nak lahirkan pelapis, bukan kita nak lahirkan pelajar. Nah, kalau dia orang ni nak lahir sekadar nak belajar, baik dia orang sekolah kerajaan untuk diam-diam belajar free. Kenapa dia orang sudah mak ayah sanggup hantar ke sini supaya dengan yuran 300 lebih, kemudian untuk apa? Semata-mata nak melihat anaknya menjadi mutarabbi, ya. Jiwa yang merdeka dengan disulami tarbiyah, itu yang paling penting. Okey, kemudian keterampilan pembudayaan Islami. Islam adalah adil. Islam adalah adil. Saya nak tanya Ustaz, kenapa Ustaz beragama Islam, menganut Islam? Boleh. Kewajipan. Kewajipan. Ustaz boleh? Sampai nak sebut sampai soalan anak murid tanya, Ustaz, muallim, kenapa muallim beragama Islam? Siapa boleh beritahu saya? Tak tahu. Okey. Okey, ya. Saudara-saudara sekalian, Islam adalah adil. Islam adalah penyelamat. Kenapa kita berada dalam agama Islam? Kerana fitrah manusia itu dia ada kefahaman. Fitrah manusia itu dia ada apa? Dia ada kefahaman. Fitrah dia adalah dia ada kepercayaan. Orang jahat ada kepercayaan tak? Walaupun orang etis, saya ada pak saudara saya. Pak saudara saya orang Belanda, dia dulu etis. Kahwin dengan mak saudara saya, sekarang dah jadi Islam lah. Masa dia etis, tanya pada dia, kenapa dia etis? Ada kepercayaan. Oh, dia kata tak, kejadian alam ini adalah sains, ya. So dia kata jadi dan mati. So tidak ada syurga dan neraka. Etis, fahaman etis, tidak ada Tuhan. Saya pun tanya dia, you kalau sakit, you makan ubat tak? Makan ubat. You percaya tak ubat tu boleh sembuhkan? Oh, belum tentu. Okey, jadi kenapa makan ubat? Dia tak jawab ubat. Maknanya ialah dia ada kepercayaan. Orang main judi. Kenapa dia jumpa bomoh? Nak jumpa bomoh siap? Minta nombor. Nah, kepercayaan. Soal betul tak betul, itu nombor 2. Yang penting dia ada kepercayaan. Maka kita pun ada kepercayaan. Apa kepercayaan kita? Ialah agama Islam. Islam adalah sebagai cara hidup. Islam bukan anutan, bukan warisan. Tetapi Islam itu fitrah, hanya mesti kita kena faham. Sebab itu, saudara-saudara sekalian, saya sebutkan bahawasanya seorang guru yang hebat, dia nak tak nak mesti ada kecekapan, kemampuan pembudayaan Islam dalam kehidupan dia. Ya, sembahyang kena jaga, baca Quran, sembahyang pula kena faham. Kenapa berpakaian, menutup aurat? Kenapa? Kenapa dalam Islam ada halal dan haram? Kenapa dalam Islam ada muamalat kewangan? Kenapa? Semua itu adalah pembudayaan Islam.
Islam. Sebab itu saudara-saudara sekalian, adalah cara kehidupan, sudah tentu setiap aktiviti seharian berkait rapat dengan Islam. Pembudayaan Islami dalam kehidupan merupakan kemestian yang perlu ditampilkan. Kecekapan dalam pembudayaan akan terjadi jika murabbi menjiwai pembudayaan tersebut dalam aktiviti seharian. Nah, so kalaulah kita tak cekap, kita tak buat pengamalan pembudayaan Islam dalam kehidupan, tidak membudayakannya, tidak jadikan sebagai cara hidup, tu yang tak pelik. Guru datang pakai tudung labuh kat rumah tu, kat rumah siram pokok bunga kat luar rumah, tak pakai anak tudung je. Ramai kita jumpa, betul? Jangan ada guru seriti macam tu. Pembudayaan Islam, guru tahu rokok itu haram, tapi keluar isap rokok juga. Sebab itu, saudara-saudara sekalian, maka pembudayaan itu mesti diterapkan dalam jiwa. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran. So kenapa saya letakkan satu bidang khusus? Yang ni saya ambil daripada Universitas Soeharto. Dalam kajiannya antara kejayaan, keberkesanan di dalam penghasilan pelajar yang bagus adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Maknanya membuka dan menutup. Mana bila kita buka mesti kena ada tu, tutup, bukan masuk kelas Mama sedap. Okey, selamat pagi cikgu. Okey, sila buka buku. Begitu saya buka muka surat nombor 3, bab yang kedua contoh. Kita pun ngajar, kita sampaikan. Okey, kring, masa dah habis. Okey, stand up. Dah, kita pun keluar. Secara kalau setakat nak mengajar macam mak dia kat rumah, boleh mengajar. Pembukaan. Kenapa pembukaan? Kenapa mukaddimah? Kita diajar bagaimana mukaddimah dalam pertuturan. Apa dia? Mulakan dengan mulakan dengan apa? Bila jumpa orang, mulakan dengan apa? Salam. Kemudian dengan aktiviti dengan pembacaan Bismillah. Kenapa semua tu? Itu yang diajar dalam Islam supaya serta mayusiru fiha wa isfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Surah Al-Baqarah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah, jadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Manusia. Kemudian malaikat bertanya kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merosak, menumpahkan darah di sana sini, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu ya Allah? Kenapa tak pilih aku? Kenapa pilih manusia? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Saudara-saudara sekalian, apabila sebut khalifah, Al-Mawardi menyebutkan di dalam kitab Ahkam Sultaniyah, dalam kitab Muqaddimah, ada banyak ta'rifan tentang khalifah. Apa dia? Khirasatud din wa siyasatud dunya. Jaga agama dan urus dunia ini dengan agama. Kita ke sekolah ni, kita jaga agama dan urus sekolah ini dengan agama. Kita jaga agama, didik anak murid kita dengan agama. Sebab itu, ini adalah pemimpin. Dan kedua-dua antara pemimpin keterampilan, dua-dua mesti berlaku, berkait rapat. Seorang pemimpin yang tidak ada keterampilan, tidak ada kemampuan, tidak ada kecekapan, dia akan melalui fasa-fasa kegagalan. Dia akan melalui fasa kegagalan. Tapi kalau pemimpin itu ada kecekapan, cakap ni kena pandai bahasa Inggeris je. Tunggu ni tak pandai bahasa Inggeris pun. Tetapi kecekapan itu bukannya dipanggil sebagai agresif. Tetapi kecekapan itu bukan maksudnya cepat. Tetapi kecekapan itu maksudnya ialah ada kadar kemampuan yang tinggi. Sebab itu saudara-saudara sekalian, ada 3 kelompok manusia. Pertama dipanggil manusia yang berada dalam kelompok agresif. First.
Yang kedua dipanggil kelompok manusia yang asertif. Yang ketiga manusia yang kelompok yang pasif. Dari tiga kelompok ini, Ustaz nak jadi kelompok yang mana? Agresif, asertif ataupun pasif? Boleh tak Ustaz? Agak-agak agresif, asertif, pasif. Seorang pemimpin mesti agresif ke, mesti asertif ke, atau mesti pasif? Boleh. Agresif. Ada lagi? Sazak. Agresif. Kau ikut kawan kau? Tak ada. Okey. Maknanya saudara-saudara menjawab. Kenapa menjawab agresif? Kenapa tak jawab asertif? Sebab tak tahu maksud. Ini masalah guru saya nak sebutkan. Masalah guru, dia kalau tak tahu dia jawab je dulu. Tak. Ya, saudara, saya nak sebutkan, jangan malu kita melakukan kesilapan. Tetapi malulah kalau kita tak tahu yang kita ada kesilapan. Ya. Malulah kalau kita tak tahu yang selama ni kita silap. Okey, dia jawab agresif sebab dia tahu maksud agresif. Pasif dia tahulah. Asertif tak tahu. You tahu tak? Agresif ni ialah mereka yang bertindak tanpa berfikir. Dia bertindak dulu baru fikir. Asertif, dia tak bertindak dan tak fikir. Pasif. Asertif ialah dia berfikir dan bertindak. Buka Google. Maka seorang pemimpin, dia mesti kena berfikir dan bertindak. Bukan bertindak baru nak fikir. Rosak dalam kepimpinan ialah bertindak dulu baru fikir. Dapat kita fikir kemudian. Jangan. Walaupun ada beberapa perkara kita kena bertindak dulu baru kita fikir. Tetapi fikir itu bukan pada tindakan tersebut, ialah tapi fikir pada teknikal penyelesaian. Contoh, ada orang nak wakaf tanah. Oh, kita ambil dulu tanah ni. Soal macam nak bina tu kita fikir kemudian. Itu dipanggil teknikal penyelesaian. Tetapi pada teknikal membuat keputusan tadi, dia kena fikir. Apa dia? Orang tanah wakaf, tanah tu sesuai ke tak nak jadikan sekolah? Kalau tanah tu atas lombong, nak buat sekolah apa? Tak. Tanah kat mana? Atas lombong, tepi pusat perusahaan sampah. Buat sekolah apa nak buat? Kan? Jadi orang dia akan fikir yang itu. Teknikal yang lain tu cerita lain. Dua benda yang berbeza. Okey, sebab tu saudara-saudara sekalian, ya, pemimpin nak tak nak dia kena ada jiwa yang asertif. Guru, murabi kena ada jiwa asertif. Okey. Kepimpinan secara umum merupakan satu cara mengorganisasi kegiatan manusia melalui pemusatan kuasa untuk mencapai matlamat kehidupan bermasyarakat. Untuk capai matlamat kehidupan bermasyarakat. Sebab itu kita nak didik anak murid kita supaya bermasyarakat, kita kena tunjukkan sikap kita dengan dia, umpama kita dengan masyarakat. Nah, ini muallim. Pelajar-pelajar semayang dekat masjid dan surau. Muallimnya dekat pejabat, kat bilik guru. Saya sebut ni, saya minta maaf kalau berlaku kat sini, tapi saya nak sebut juga. Ya. Pelajar-pelajar solat sunat duha. Muallimnya kat mana? Dekat kedai makan bawah tu lauk banyak. Nah, contoh, ya. Sebab itu penting. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Kita berdakwah, nak sampaikan secara perbuatan jauh lebih baik daripada bercakap. Anak murid dia balik, you tahu tak kalau balik apa dia kata kat mak ayah dia? Ayah, tadi muallim suruh sembahyang, tapi tengok muallim tak pernah nampak muallim pun sembahyang. Ayah pun cakap, mungkin muallim tu uzur kot. Esok tanya lagi, ayah muallim tak nampak aku, tapi muallim elok je dekat kelas apa semua, tak nampak pun dia sakit. Nampak? Dia akan ikut. Okey. Mikrofon dia tarik. Jadi dah ambil cepat.
bertitik tolak daripada itu, maka sumber rujukan dalam kepimpinan Islam perlulah bersumberkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Justru pemimpin Islam hendaklah mengetahui, memahami dan mengamalkan segala dasar ajaran Islam pada setiap masa dan tempat. Yang ini saya sebutkan tadi, jiwa murabi mesti ada. Konsep kepimpinan dihubungkan dengan tugas menegakkan amal ma'ruf nahi munkar, yang merangkumi semua perkara yang dituntut dan diharuskan oleh syarak, iaitu meliputi soal-soal akidah, syariah, akhlak yang membawa manusia kepada kesejahteraan hidup, sekaligus mencegah yang buruk, keji dan munkar. Kepimpinan Islam digerakkan dengan ilmu, iman dan amal soleh yang ditunjangi oleh keikhlasan dalam semua bentuk tindakan yang diambil, sama ada dalam bidang ekonomi, sosial, politik, kebajikan dan lain-lain. Sebab itu kalau interview guru, dia tanya soalan, kan, apakah hukum negara? Agak-agak ada kaitan tak kita nak minta guru bahasa Arab dengan hukum negara? Tak. Dia tanya pasal politik Malaysia, siapa Perdana Menteri sekarang ya? Kita mengajar matematik, apa Perdana Menteri? Perdana Menteri tak ada dalam kiraan matematik. Tak. Bukan itu sebenarnya. Sebab seorang guru nak tak nak, dia kena tahu. Dia kena tahu hal ekonomi, dia kena tahu hal politik, dia kena tahu segala macam dasar yang ada kat dunia ni. Yang belakang ni tertinggal, tahu tak apa ni? Macam mana buat? Macam mana buat? Betul, macam tu. Contoh kan? Okey. Sebab itu saya nak sebutkan, laju macam mana pun kita buat kerja, tolong buat kerja first. Pertama sekali ialah fahamkan kepada tim kita apa yang kita nak buat. Fahamkan tim kita apa yang kita nak buat. Pecahkan tugasan. Kalau katakan leader laju, anak tim tolong tanya pada dia, bos, jangan laju-laju sangat bos. Takut nanti accident terus mati. Faham? Maknanya kena ingat, saling ingat, mengingatkan. Anak tim pula, kalau dah tahu bos tu jenis buat kerja cekap, laju dan sebagainya, jangan pula kita tiga selendek. Lembatnya mesyuarat pukul 9, kita sampai pukul 9.30. Mesyuarat pukul 10, kita sampai pukul 12 baru nak sampai. Due date kena siapkan laporan sepatutnya 13 hari bulan, 15 hari bulan, tak siap-siap lagi. Jawapan saya mudah saja. Sekali kita boleh tunggu, dua kali kita boleh tunggu, kali ketiga tinggalkan saja. Jangan disebabkan kelemahan kita menyebabkan kita juga akan menjadi lemah. Faham? Satu kali dia gagal, satu kali dia lambat, kita bantu dia supaya dia cepat. Dua kali gagal lagi, benda yang sama juga. Kali ketiga tengok dia ni memang pasif. Pasif, tahu pasif. Agresif pun tidak, tapi asertif lagilah tidak. Maka ini adalah pasif. Ada guru pasif? Tak. Guru pasif pun ada. Okey, jelas ya? Soalan? Soalan? Setara ada? Saya masa jadi guru di kementerian, sekolah saya kebetulan masuk pertandingan untuk tawaran baru pengetua PDP. Dia panggil New Deal, kan? New Deal ya, dia panggil. Okey. Antara semua dalam ribuan sekolah kat Malaysia ni, kerajaan nak pilih cuma 5 buah sekolah yang berjaya untuk New Deal. Maknanya kelengkapan, kecekapan, keterampilan dalam segala urusan, daripada pengurusan sampailah kepada pengajaran. Okey. Satu hari saya buat report, laporan tu bukan sikit tau, tebal. Buat laporan saya punya bidang. Kebetulan masa tu saya ketua bidang guru kanan mata pelajaran untuk agama dan juga bahasa. Okey. Saya buat ni bukan cerita sekejap, 2-3 minggu buat. Pukul 3 petang saya submit, sebab besok kementerian nak datang, KPM datang nak buat spot check, nak buat ni, nak buat pemantauan. Saya hantar pukul 3 petang, dah lega dah aku hantar. Pukul 6 petang, pengetua call, Ustaz tengah buat apa? Oh, saya tengah main badminton. Ustaz datang boleh tak? Ada benda tertinggal, saya baca, saya tengok dan saya tak puas hati. Tolong betulkan dan siapkan.
Tahu dia datang apa? Lepas maghrib tu saya datang ke sekolah, ditunggu. Siap bila? Pukul 6 pagi. Nampak? Pukul 6 pagi. Selesaikan juga. Aduh, pukul 6 pagi. Bebek-bebek juga ha? Mama, aduh, macam tak ada kerja ni. Dunia semua ni. Dah. Alhamdulillah dapat deals. Kan? Dapat tawaran baru pengetua. Dapatlah kenaikan pangkat aku semualah. Satu sekolah tu. Okay, kemudian saya pun dah macam dah terlalu sibuk, saya pun resign. Dah saya jadi pengetua sekolah. Jadi pengetua sekolah swasta. Bila jadi pengetua sekolah swasta, saya nampak jurang yang terlalu jauh ialah kecekapan pengurusan. Jurang yang jauh. Dan jurang itu sebenarnya kitalah yang sepatutnya dan sewajarnya kita kena selesaikan. Supaya jurang itu bukan kita berada di bawah, tetapi biarlah kita jurang itu jauh kita tinggalkan mereka. Ya, jauh kita tinggalkan mereka. Maka yang itu yang sangat penting sebenarnya. Okey, ada soalan? Silakan. Saya Dayat yang handsome, lama tak jumpa. Tak, kalau macam kita memimpin, Ha. kita memang tak kita memimpin. Tapi kalau kita rasa kita tak mampu untuk memimpin, dan kita nampak ada orang yang boleh bantu, kan? Orang yang tinggi kita. Mana step cara ni ataupun cara dia kita tinggal dia kita ke atau kita tak boleh? Cara dia yang penting, pertama Ustaz jangan bunuh diri. Takut dia dah sangat bunuh diri lah, dah tentu orang lain ganti kan. Jangan Okey. Saya nak sebutkan pemimpin ni dia bukan tashrif tetapi dia adalah taklif. Dia bukan kemuliaan tetapi dia adalah satu tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Kadang-kadang kita tak mampu. Okey, Saya Dayat rasa mampu tak jadi Perdana Menteri? Tak mampu. Tapi kalau rakyat undi Saya Dayat jadi Perdana Menteri, nak jadi Perdana Menteri tak? Dia gini, dua keadaan berbeza. Kadang-kadang kita rasa kita tak mampu. Betul sahabat-sahabat, saya tak mampu.